di pengurusi ahli jawatankuasa. Saya akan memberi jawapan mengikut butiran dan ada yang saya rangkumkan mengikut butiran dan oleh itu mungkin dia tidak mengikut aturan atau giliran ahli jawatankuasa yang berdebat tadi. Perkara pertama yang sebahagian besar menyentuh adalah yang berkaitan dengan belanja pembangunan sebenarnya. Butiran-butiran untuk mengurus adalah tidak banyak disentuh kecuali dua. Satu oleh Temerloh dan satu oleh Seri Gading sebentar tadi. Seri Gading menyentuh mengenai butiran 01000 belanja pengurusan iaitu untuk tahun 2024 ini ada pengurangan sebanyak 40.6 juta. Itu sebenarnya hanyalah pengkelasan semula perbelanjaan kerana kita menyediakan belanjawan mengikut butiran-butiran yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. Dalam tahun 2023, ketetapannya ialah pindahan kepada agensi-agensi di bawah Kementerian Ekonomi seperti Teraju, seperti MPRC dan beberapa yang lain, itu dikelaskan sebagai pindahan tetap. Oleh itu dia ditunjukkan sebagai butiran 40000, tetapi untuk tahun 2024 ke atas, arahan daripada Kementerian Kewangan ialah supaya untuk butiran 01000 pengurusan hanya ditinggalkan kepimpinan tertinggi kementerian sahaja, sebab itu hanya tinggal 4.9 juta dan belanja 40.6 juta itu ditunjukkan di bawah butiran 02000 pembangunan nasional. Jadi dia hanya satu klasifikasi saja. Temerloh saya cuba nak cari butiran mana yang disebut, tapi tak apalah. Temerloh membangkitkan mengenai gantian cuti rehat, iaitu kemudahan yang akan disediakan oleh kerajaan dan sebagainya. Saya boleh sebut bahawa saya hanya boleh jawab yang berkaitan dengan kementerian saya saja. Di kementerian saya hanya akan melibatkan 8 orang pegawai. Seterusnya kita beralih kepada butiran-butiran yang bersabit dengan belanja pembangunan. Pertama, ada beberapa ahli jawatankuasa yang bertanyakan perbezaan di antara butiran 00108 program pembangunan dan juga 93500 program ataupun projek pembangunan ekonomi. Apa beza di antara dua ini? Untuk makluman jawatankuasa, sudah tentu butiran-butiran perbelanjaan ini diwujudkan semasa projek itu diluluskan, dan sebahagian daripada projek ini ataupun projek pembangunan ini telah diwujudkan, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 5 tahun. Jadi butiran-butiran itu diwariskan. Butiran untuk program pembangunan 00108 ialah bersabit perbelanjaan pembangunan yang disalurkan kepada agensi-agensi di bawah Kementerian Ekonomi, itu termasuklah Yayasan Peneraju dan beberapa yang lain, dan ini adalah program berterusan yang memang sudah sedia ada. Sejak pentadbiran ini mengambil alih, kita kenal pasti beberapa hala tuju yang baru yang perlu diusahakan untuk kita menstrukturkan ekonomi. Maka perbelanjaan untuk projek-projek pembangunan yang strategik itu, yang sepadan dengan usaha untuk menstrukturkan ekonomi seperti yang terkandung di dalam kajian separuh penggal, itu dimasukkan di bawah butiran 93500. Dan perinciannya ialah contohnya 93500 itu untuk inisiatif pendapatan rakyat bagi tahun 2024 peruntukan sebanyak 500 juta ringgit.
Kemudian peruntukan untuk dasar gaji progresif projek rintis yang pertama bagi tahun 2024 ada juga di dalam sebahagian daripada 900 juta ringgit itu sebanyak 50 juta dan bakinya 350 juta ringgit adalah untuk projek-projek kecil berimpak tinggi termasuklah projek inisiatif kemudahan rakyat yang boleh dipohon terus oleh mana-mana rakyat sebanyak 350 juta. Jadi itu perbezaan di antara butiran 00108 dengan 93500. Seterusnya, Temerloh juga... Yang Mohd Menteri, butiran yang berkaitan. Boleh saya tanya? Pertama sekali berkaitan dengan butiran yang disebut oleh Yang Mohd Menteri tadi, saya ada bertanya tentang jumlah data miskin tegar kerana ini memberi kesan kepada peruntukan yang disediakan. Akan dijawab di dalam butiran-butiran ini. Okey, yang itu satu. Yang kedua, tadi Yang Mohd Menteri sentuh tentang gaji progresif di bawah butiran tersebut. Katanya 50 juta. Jadi apakah gambaran inisiatif ataupun pendekatan yang kerajaan akan gunakan untuk 50 juta tersebut? Akan dijawab di dalam butiran selepas ini. Okey, yang ketiga Yang Berhormat Menteri berkaitan InsyaAllah akan dijawab di dalam butiran-butiran selepas ini. Jadi saya minta yang ketiga, Putrajaya mungkin sebab saya dah tengok perbahasan. Yang Mohd Menteri berkaitan dengan Yayasan Peneraju tadi, kalau saya boleh minta perincian sedikit Yayasan Peneraju dengan Teraju, dua agensi ini. Terima kasih. Akan dijawab juga selepas ini yang berkaitan dengan Bumi Putra. Baik, kita teruskan untuk kita mula masuk dengan belanja pembangunan. Temerloh tidak menyentuh sebenarnya tentang butiran yang khusus kan, tapi membangkitkan tentang penstrukturan semula ekonomi, terutamanya ekonomi digital, dan perkara ini akan disentuh di dalam butiran 00800 yang juga dibawa oleh Kuala Terengganu tadi. Seterusnya, Temerloh menyentuh mengenai butiran 00600 iaitu projek kemajuan guna tenaga manusia yang menunjukkan perbezaan peruntukan 4.5 juta dalam tahun 2023 kepada 2.7 juta 2024. Butiran ini adalah berhubung peruntukan bagi pembangunan sistem Labour Market Information Analytics Platform ataupun LMIAP di bawah DOSM yang telah pun di dalam fasa pelaksanaan dan dijangka siap sepenuhnya dalam tahun 2025. Jadi peruntukan itu diberikan mengikut kadar bayaran kemajuan projek dari satu tahun ke satu tahun. Oleh kerana dia sudah sampai di pengakhirannya, maka peruntukannya adalah lebih rendah bagi tahun 2024. Bacuk, sebelum saya masuk ke butiran-butiran khusus termasuk yang ditimbulkan oleh Putrajaya tadi, Bacuk ada bertanya soalan dasar sebenarnya, tapi boleh juga dijawab sekarang. Soalan yang dibawa oleh Bacuk ialah apakah tindakan segera untuk menambah baik perbelanjaan dalam projek pembangunan dari segi aspek tadbir urus selaras dengan pengumuman mesyuarat M10 minggu ini. Untuk makluman jawatankuasa, kita semua sedia maklum bahawa walaupun jumlah keseluruhan perbelanjaan pembangunan itu meningkat dari satu belanjawan ke satu belanjawan, sebenarnya kerajaan bertungkus lumus untuk memastikan perbelanjaan yang dipanggil sebagai perbelanjaan pembangunan asas, DE asas itu peratusannya itu lebih tinggi kerana dalam keseluruhan peruntukan pembangunan ada dua komponen. Satu komponen ialah yang dipanggil sebagai DE asas, ini yang kita sedia maklumlah, bina sekolah, buat hospital, projek jalan dan sebagainya. Tetapi oleh kerana kita juga ada tanggungan-tanggungan hutang dan juga kenaan tetap, maka dia mengambil sebahagian daripada peruntukan belanja pembangunan ini, termasuklah hutang 1MDB, hutang Felda, ECRL, MRT,
Semua masuk di dalam belanja pembangunan itu juga. Polanya ialah sebelum 2023, pecahan di antara DE asas dengan tanggungan hutang tu 50-50. Jadi cabaran kita sekarang ini ialah daripada satu tahun ke satu tahun supaya peratusan yang pergi kepada projek-projek fizikal yang dipanggil sebagai DE asas ini adalah lebih tinggi. Kita berjaya alih 51% untuk 2023. Untuk 2024 ni dia akan meningkat lagi kepada 53% dan harapan kita itu akan berterusan kerana DE itu sepatutnya sampai kepada rakyat dalam bentuk projek. Bukan dipanggil sebagai belanja pembangunan tapi buat guna untuk bayar hutang. Baik, dalam kita mengendalikan cabaran ini, kita juga kena atasi beberapa cabaran. Dan cabaran yang berlaku di mana-mana ialah dari segi prestasi melaksanakan projek. Satu masalah yang biasa contohnya ialah tempoh masa yang diambil dari cadangan projek dikemukakan kepada Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kewangan, kemudian diluluskan, kemudian kerja-kerja awal, kemudian dia makin confused ni banyak-banyak bagi ni saya nak suruh kan. Kemudian perolehan, kemudian pelaksanaan. Jadi akhirnya sebab itu kita sebelum ini rakyat kita tak boleh salahkan kalau mereka sinis. Menteri pergi pecah tanah, lancar projek umum hospital. 7 tahun hospital tak ada lagi. Jadi itu sebenarnya masalah-masalah pelaksanaan yang kalaupun tidak ada sebarang penyelewengan ataupun ketirisan, tapi kalau tidak diperbaiki proses keseluruhan dari segi kelulusan dan juga sehinggalah siap, itu akan terus menyebabkan peningkatan kos kepada projek kerajaan. Kalau semasa diluluskan, pelaksanaannya sepatutnya 5 tahun, tapi kalau 5 tahun tak siap lagi, dia jadi 8 tahun, sudah tentu kos akhir itu akan ada variance order dan sebagainya dan dia akan naik 20-30%. Itulah konteks yang sedang ditumpukan oleh kerajaan sekarang. Jadi sebab itu, selain daripada beberapa penambahbaikan yang telah pun berlaku sekarang sejak pentadbiran ini mengambil alih. Contohnya, kita mempermudahkan dan mempercepatkan proses birokrasi itu. Peruntukan kerja awalan disediakan secara berasingan daripada keseluruhan projek. Sebab yang sentiasa berlaku juga ialah projek diluluskan, peruntukan telah diberikan, tapi baru nak buat survey tanah. Buat survey tanah tu nak pindah semua 4-5 tahun tak selesai. Jadi projek tu sedangkan anggaran kosnya dibuat 4 tahun dulu. 10 tahun nanti baru siap. Jadi sekarang kita pisahkan supaya bagi setiap projek yang diusahakan oleh kementerian, memang kita bagi peruntukan khas untuk buat kerja awalan saja. Supaya kerja awalan itu telah dibuat dan tanah semua selesai, kemudian kembali kepada Kementerian Ekonomi untuk projek pembinaan dan sebagainya. Itu kami percaya akan mempercepatkan. Sama juga kelulusan sealing projek hanya dibenar bagi projek yang telah selesai isu tanah. Ya, payah besar. Terima kasih Yang Hormat Pandan. Datuk Musi, saya just nak minta pandangan Yang Berhormat Menteri. Yang Hormat Menteri sebut tadi pasal pelaksanaan. Itu mungkin di bawah DE Asas. Di bawah UKAS, macam mana pula peranan Kementerian Ekonomi memastikan pelaksanaan di bawah UKAS? Sebab saya lihat UKAS sebenarnya memberi komitmen kewangan tinggi kepada kerajaan. Terima kasih, Yang Hormat. Terima kasih, Paya Besar. Sebarang projek yang bersabit usaha swasta dan awam yang di bawah UKAS itu akan dipertimbangkan di peringkat UKAS, kemudian dibawa kepada kementerian-kementerian yang terbabit, dan salah satu kementerian yang wajib terbabit adalah Kementerian Ekonomi, terutamanya selalunya sebarang PPP pun akan melibatkan DE juga sebagai sumbangan kerajaan. Jadi dari segi itu, peranan Kementerian Ekonomi ialah untuk memastikan bahawa
apa-apa yang dicadangkan melalui PPP itu dan juga peruntukan pembangunan itu benar-benar memberi nilai yang terbaik kepada rakyat. Kemudian baru dibawa ke kabinet untuk diluluskan. Pun begitu, kerajaan sekarang memang sedang menggubal dan menyelaraskan supaya kita kaji balik keseluruhan pendekatan PPP. Kerana seperti yang disebut oleh Paya Besar tadi, sebahagian besar tanggungan kita ialah warisan daripada PPP yang lepas. Yang saya sebut tadi itu semua PPP. Yang semasa dicadangkan, mula-mula kata ini swasta, ada gini-gini. Tapi lama-lama dia tak swasta lah, kerajaan kena tanggung lah. Jadi bila dia dah jadi 47% daripada tanggungan tiap-tiap tahun, memang sebaik yang mungkin kita nak elakkan daripada terlalu kita cepat dengan projek-projek PPP ini. Baik, saya kembali sedikit lagi mengenai belanja Menteri, peruntukan Kota pembangunan Melaka boleh tadi. sedikit. Ya, Kota Melaka. Terima kasih Menteri. Saya nak bangkit tentang harga projek, kos projek yang selalu kita lihat projek-projek kerajaan, kos dia lebih tinggi berbanding dengan harga pasaran. Jadi adakah Kementerian Ekonomi juga akan tinjau semula tentang harga-harga tersebut? Saya beri satu contoh. Jadual kadar kerja kejuruteraan awam dan bangunan yang disediakan oleh JKL diguna sebagai garis panduan untuk semua projek. Contohnya untuk banner jalan 50 mm tebal, kalau mengikut jadual ini RM46.90. Sedangkan di harga pasaran di luar sana hanya sekadar RM35. Jadi dia lebih tinggi, lebih kurang 30 hingga 50%. Jadi bagaimana kita nak mengatasi masalah sedemikian supaya kita dapat penjimatan untuk kita buat lebih banyak projek. Terima kasih ya Menteri. Saya Kota Melaka, saya ingat itu proses yang berterusan. Proses yang ada sekarang pun memang ada makmal nilai and value management yang walaupun peruntukan itu telah diluluskan, dia akan bagi projek yang bernilai 50 juta ke atas, dia akan melalui pusingan-pusingan penilaian terperinci yang selalunya boleh mengurangkan hingga 10 ke 15%. Pada pandangan saya, dia tidak semata-mata dari segi harga kerajaan ini semuanya itu tinggi. Kadang-kadang dia juga bergantung kepada bentuk kontrak dan tanggungjawab berterusan kontraktor kepada kerajaan. Kerana warranty periodnya kadang-kadang lebih lama, standby periodnya lebih lama, kos-kos awal dari segi bond dan sebagainya itu semuanya akan menyumbang. Jadi ini adalah perkara-perkara yang diambil kira dan untuk saya tutup yang itu sebelum, kalau tidak Putrajaya marah, dia kata dia tak jawab soalan dia. Selepas mesyuarat M10, keputusan-keputusan dasar kita, saya boleh rangkumkan dua yang cukup penting pada pandangan saya yang kita bawa, ialah sudah sampai masanya kerajaan meneliti semula beberapa pendekatan sedia ada. Pertama ialah pemusatan yang keterlaluan di jabatan-jabatan tertentu yang difikirkan memanjangkan birokrasi. Jadi kita sedang mencari kaedah yang terbaik untuk mengimbangi bagaimana kita mempercepatkan pelaksanaan projek dengan memberdayakan jabatan-jabatan, tetapi pada masa yang sama ialah untuk kita pastikan ada kawalan supaya perbelanjaan itu berlaku dengan baik, termasuklah memberi lebih kuasa kepada kementerian-kementerian supaya tidak perlu kembali ke Kementerian Ekonomi setiap kali nak tukar NOC datang dan sebagainya. Itu adalah perkara yang akan dikaji. Yang kedua, terbalik untuk perbelanjaan ICT, kita pada dasarnya membuat keputusan untuk kita memusatkan keseluruhan projek ICT kerana ini adalah satu langkah ke arah penggabungan dan integrasi projek ICT melalui GovTech. Kerana yang berlaku sekarang ni setiap kementerian buat sistem dia. Dan kepakaran itu tidak ada di kementerian-kementerian. Kerana kepakaran itu mungkin hanya ada di Mampu dan beberapa saja. Jadi keputusan dasarnya ialah untuk projek-projek ICT dan sistem, kita akan pusatkan di Mampu. Dan perkara-perkara yang bersabit secara terperinci itu akan diumumkan dari satu masa ke satu masa. Saya ada 5 minit dan banyak lagi ni. Jadi saya akan cuba dengan cepat. Paya Besar dan Pendang
tanya tentang gaji progresif. Saya dah jawab tadi, butiran untuk projek rintis gaji progresif ada di bawah 93,500. Jadi untuk tahun-tahun depan pun maksudnya sebarang projek yang bersabit dengan menambah baik struktur ekonomi negara, yang itu selalunya akan berada di bawah 93,500. Dan dari segi kaedahnya, kita akan bentangkan kertas putih pada 30 November, tetapi pada umumnya ialah ia bersifat sukarela tetapi dengan ada carrots and stick. Dari segi manfaat kepada majikan, kalau mereka memasuki skim dan mula membayar gaji secara progresif mengikut kadar yang ditetapkan oleh kerajaan, mengikut sektor dan tahap-tahap kemahiran, mereka akan mendapat insentif tunai tertentu. Kebaikan kepada majikan juga ialah kaki tangan mereka yang berada dalam skim gaji progresif perlu melalui latihan kemahiran yang khusus supaya itu akan menaikkan kemahiran mereka. Sticknya, kalau mereka tak masuk, maka mereka akan menghadapi kesukaran untuk mendapatkan bakat. Kerana apabila rakyat dan tenaga kerja kita tahu bahawa syarikat-syarikat yang di bawah dasar gaji progresif ini adalah syarikat yang membayar gaji yang berpatutan, maka itu akan mengalihkan tumpuan tenaga kerja kepada syarikat-syarikat ini. Dan perincian-perincian lain itu insya-Allah kita akan berikan dan kita bahaskan pada 30 November ini. Banyak lagi soalan yang seterusnya ialah yang bersabit dengan koridor. Tadi pun Stampin ada tanya, saya ingat Tebrau ada tanya, Putrajaya ada tanya, saya ingat Bacok pun tanya. Sebelum saya bagi secara terperinci, saya ingat ada sedikit perbezaan di antara koridor yang di Semenanjung dengan koridor di Sabah Sarawak. Koridor di Semenanjung adalah ditubuhkan hasil daripada akta di Parlimen. Koridor di Sabah iaitu sedia dan di Sarawak rekorda adalah di bawah ordinan negeri masing-masing. Jadi untuk menjawab Stampin tadi, sebenarnya soal berapa ada agensi di Sarawak itu adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri Sarawak. Untuk menjawab kenapa ada peruntukan khusus pembangunan Iskandar Malaysia 00107 berbanding dengan pembangunan koridor yang lain 00113, ini soal pentadbiran saya ingat 15-20 tahun yang lalu kerana menteri ataupun jabatan pada masa itu dia buat butiran yang berlainan. Dia buat butiran untuk Iskandar, dia buat yang asing, tapi yang lain tu dia buat sekali. Dan oleh kerana projek itu memang dimasukkan dalam satu butiran, sebab itulah dia berasingan. Sebenarnya di bawah butiran 00107 ini ialah peruntukan-peruntukan infrastruktur di Iskandar dan peruntukan di kesemua koridor lain iaitu NCIA, ECR, Seda dan Rekorda. Semua itu adalah di bawah peruntukan butiran 00113. Dan dari segi agihan perbelanjaannya sebenarnya butirannya tak banyak berbeza lah. Sama kalau ada keperluan, saya ingat untuk tahun-tahun akan datang kami boleh saja pecahkan mengikut koridor supaya perkara ini tidak berbangkit. Mohon menjelas. Ya. Saya faham, terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan. Saya juga faham untuk Sabah sedia adalah di bawah ordinan. Tetapi soalan saya adalah, adakah kementerian ada menilai pencapaian sedia atau koridor Sabah kerana bajet yang besar diperuntukkan untuk sedia di Sabah? Itu juga soalan. Kalau saya boleh dapat 5 minit lagi, Datuk Pengerusi. Soalan yang sama, Arau pun tanya yang samalah, apakah perubahan, apakah prestasi dan sebagainya. Di peringkat koridor masing-masing, mereka mempunyai sasaran keberhasilan yang jelas. Maksudnya berapa pelaburan yang telah dibawa masuk,
berapa GDP yang bertambah, berapa pekerja dari semua tu adalah kan. Dan saya ingat insya-Allah saya usahakan supaya kita boleh bawa semua maklumat itu kepada parlimen dan juga kepada rakyat. Cuma mengenai koridor ini koridor ini ditubuhkan untuk menjadi pemangkin kepada kawasan. Jadi kalau kita tengok di utara contohnya, kalau di Kedah 80% daripada GDP itu datang daripada kawasan selatan Kulim High Tech Park tu. Yang itulah sebenarnya sumbangan koridor. Kerana kerajaan persekutuan menyalurkan peruntukan-peruntukan dari segi infrastruktur, dari segi insentif pelaburan membawa masuk, dan ia diuruskan oleh koridor untuk kawasan-kawasan tertentu. Sama juga kalau ECER di timur, keseluruhan pembangunan MCKIP itu adalah projek di bawah koridor. Dan kalau di selatan, IRDA dan beberapa pelaburan-pelaburan besar. Jadi sementara koridor tidaklah, saya ingat, wajar untuk mengatakan bahawa ini semua berlaku sebab kerja mereka, tapi sebenarnya mereka adalah pemangkin dan mereka menyediakan infrastruktur yang kalau tidak ada, maka itu akan menyukarkan pelaburan. Tetapi keputusan yang terkini yang dibuat di peringkat kerajaan ialah untuk kita menyelaraskan fungsi koridor supaya koridor menumpukan kepada usaha-usaha post-investment. Sebelum ini kadang-kadang mungkin ada banyak berkecamuk apa fungsi koridor. Ada orang kata koridor pun boleh pergi buat promotion. Kadang-kadang koridor pun digunakan oleh kerajaan negeri PBT untuk dapatkan projek-projek pembangunan biasa. Buat jalan, baiki longkang. Jadi kita telah buat keputusan bahawa fungsi koridor adalah 100% untuk menterjemahkan pelaburan-pelaburan yang telah diluluskan dan dibawa masuk oleh MAIDA. Maka MAIDA tumpu kepada promosi pelaburan setelah diluluskan pelaburan oleh MAIDA untuk merealisasikannya itu adalah tanggungjawab koridor yang akan mengkoordinasikan keseluruhan penterjemahan itu di peringkat bawah. Dan saya ingat di masa akan datang itu akan dapat membantu dengan lebih baik bagaimana kita boleh memastikan prestasi koridor ini betul-betul kita boleh dapat dengan lebih objektif. Berapa banyak yang kamu terjemahkan, berapa pendapatan baru, berapa pekerja dan sebagainya. Dengan secara cepat, Datuk Pengerusi, perincian mengikut koridor sebab butiran itu saya sebut peruntukan dulu. Untuk NCIA 336 juta bagi tahun 2024 dengan 21 projek, ECER 324 juta 16 projek, IRDA 242 juta 5 projek, Recorda 177 juta 5 projek dan sedia 119 juta untuk 8 projek. Ya, dengan cepat segamat, dan selepas ini Datuk Pengerusi akan halau saya. Terima kasih Timbalan Pengerusi dan terima kasih kepada Menteri. Saya cuma mungkin Menteri is a short of time berkenaan dengan pembangunan startup lah. Saya ingin juga ucap terima kasih dan juga puji satu langkah yang baru diperkenalkan, peruntukan 10 juta untuk startup. Dan sudah tentu ada pelbagai cabaran untuk membuat startup, termasuklah daripada corporate income tax dan juga labor law yang lebih friendly dan ekosistem sebagainya. Dan bagaimana peruntukan yang kita sediakan 10 juta ini boleh lebih strategically give back to the economy. So itu saya nak tahu sedikit penjelasan saja. Dan kalau kita lihat antara negara-negara yang paling dekat, negara jiran, negara Singapura dah telah masuk ke tangga top 10 on the startup list dalam dunia ni, dalam negara ASEAN. So saya nak dengar sikit pendengar bagaimana kita nak membuat strategi dan juga make sure it is really benefit kepada negara dan juga ekonomi. Terima kasih. Menteri, sebelum pergi ke startup koridor sikit. Ya, okey. Yang Pak Menteri, kita tadi Yang Menteri setuju untuk kita decentralisekan bagi mengelakkan berlaku red tape, berlaku pertindahan tugas.
bila kita post investment ni diserahkan kepada koridor, kenapa kita tak empower je Perbadanan Kemajuan Negeri supaya lebih tertumpu ke peringkat state? Kerana apa pelaksanaan tu di peringkat state? Jawab payah besar dengan cepat dahulu kerana sebahagian besar daripada proses koordinasi itu ialah melibatkan bukan sahaja di negeri tetapi dengan banyak agensi persekutuan. Jadi itu asal usul kenapa tahun 2006-2007 dahulu keputusan pentadbiran masa itu untuk mewujudkan pentadbiran pihak berkuasa koridor, kerana dilihat kalau ada pihak berkuasa koridor itu akan melicinkan lagi koordinasi kelulusan, kerana sebahagian banyak tu ialah dengan agensi persekutuan. Dan pandangan saya payah besar, saya masih lagi ingat itu jalan yang lebih baik buat masa sekarang. Segamat sebentar tadi tentang startup, sama juga soalan yang ditanya oleh Kuala Terengganu, apa sebenarnya butiran 00800 10 juta ini, dan adakah ini akan mengambil alih daripada kementerian-kementerian lain? Sebenarnya tidak. Fungsi Kementerian Ekonomi seperti mana juga bidang-bidang ekonomi yang lain, Kementerian Ekonomi mengusahakan satu hala tuju baru. Yang menentukan dasar kanan sikit kiri sikit itu dia bermula di Kementerian Ekonomi, dan ia akan dilaksanakan oleh kementerian-kementerian terbabit, kerana agensi-agensi terbabit ni ada kat MOSTI, ada kat KKD dan sebagainya. Tetapi untuk Kementerian Ekonomi mengusahakan lonjakan awal itu, sudah tentu kami yang perlu lakukan pembangunan dasar dari segi memulakan langkah itu, dan belanjawan yang peruntukan yang disediakan 10 juta itu adalah untuk tujuan itu sebenarnya. Peruntukan-peruntukan untuk startup yang lain itu masih berterusan di bawah kementerian-kementerian yang lain, dan peruntukan di bawah 00800 ini adalah usaha-usaha untuk melonjakkan digital dan tech sebagai industri HGHV dalam tahun 2024 ini, bermula dengan pelancaran KL20 iaitu sectoral blueprint untuk digital dan tech dalam bulan Februari dan Mac. Saya kena sentuh sedikit Datuk Pengusi untuk dua perkara penting yang dibawa oleh ramai anggota jawatankuasa. Pertama tentang Bumiputera, kerana dibangkitkan pemansuhan butiran 69000 unit peneraju pada tahun 2024. Adakah ini bermakna kerajaan sekarang tidak memberi peruntukan untuk pembangunan Bumiputera? Sebenarnya keadaan yang berlaku ialah untuk kita, bila saya nak putuskan belanja pembangunan, nak bagi kepada setiap agensi, saya tengok baki duit tunai dia, dan untuk teraju baki dia masih ada lebih kurang 800 juta. Ini lebih kurang 600 juta lebih untuk belanja pembangunan, untuk dana-dana yang belum lagi digunakan, walaupun secara rekodnya telah ada komitmen, dan masih lagi ada dalam sekitar 160 juta untuk belanja mengurus. Jadi saya yang membuat keputusan bahawa lebih baik mereka tumpukan sekarang ini untuk mereka membelanjakan dahulu wang itu dan percepatkan. Kalau tidak kita tambah dan tambah dan tambah, wang makin banyak tapi dia tidak sampai. Jadi keputusan saya, oleh kerana teraju di bawah Kementerian Ekonomi, saya nak pastikan perkara itu berjalan dengan lebih laju dan kita tengok prestasi perbelanjaan itu bagus, dan kemudian boleh saja kita boleh beri peruntukan tambahan dalam tahun-tahun akan datang. Putrajaya, sedikit yang Muhammad kena tanya Datuk Pengurusi sebab dia dah merah lama tu. Yang berhormat, soalan yang terakhir, lepas ni yang berhormat Menteri 5 minit tutup. Terima kasih penjelasan Yang Berhormat Menteri. Jadi jelas penjelasan tersebut. Cuma saya nak dapat sedikit lagi perincian sama ada yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi berkaitan dengan komitmen sedia ada. Adakah ini bermakna tidak ada komitmen baru atau program baru oleh teraju untuk tahun 2024? Itu satu. Yang kedua tadi berkaitan dengan yayasan peneraju yang pendidikan Bumiputera. Sama ada peruntukan masih disediakan untuk tujuan tersebut. Terima kasih. Soalan pertama tentang teraju, ya akan ada program-program baru kerana kita perlu terima hakikat. Baki yang diperuntukkan daripada 3-4 tahun lepas ini ada sampai 600 juta tu, maksudnya program yang dibuatkan itu
sama ada tidak ada sambutan ataupun tidak kena. Jadi kita perlu tambah baik. Dan saya yakin bila kita tambah baik dan selaraskan program-program itu, baru kita boleh lancarkan program yang baru dan kita akan menggunakan. Kalau ada keperluan untuk tambah, maka saya boleh bercakap dengan Perdana Menteri untuk tambah. Tapi untuk kita minta saja tanpa kita perbaiki keadaan itu, saya ingat kurang bertanggungjawab. Peruntukan untuk pemengkasaan Bumiputera dan peruntukan-peruntukan pendidikan di bawah Yayasan Peneraju berjalan seperti biasa, dan yang itulah yang berada di bawah 00108, termasuklah program pembangunan sebanyak 300 juta program khas peruntukan kepada Bumiputera untuk tahun depan. Bezanya, saya buat keputusan untuk diletakkan di peringkat kementerian terlebih dahulu, sementara kita membangunkan pelan baru tindakan Bumiputera. Kerana kajian sekarang sedang meneliti untuk menyelaraskan kembali pendekatan pelaksanaan program-program Bumiputera, dan peruntukan itu berada di peringkat kementerian, tidak diberikan terus kepada sama ada Teraju ataupun Equinas dan yang lain. Baik, saya ada 5 minit untuk jawab. Saya perlu jawab mengenai kemiskinan, kerana banyak yang ditanya mengenai kemiskinan. Ya. Pertama, soal perbezaan berapa sebenarnya jumlah isi rumah miskin tegar di negara ini. Keadaannya begini, kita sebelum ini ada 2 pelaporan yang selalu disebut bertukar ganti. Pelaporan rasmi miskin tegar negara kita yang diterima pakai secara piawai di seluruh dunia ialah mengikut pelaporan yang dibuat oleh angka statistik daripada Jabatan Perangkaan. Hanya ada 1 angka pelaporan yang diterima pakai di seluruh dunia, iaitu angka yang dikeluarkan oleh agensi statistik. Cuma dalam keadaan negara kita sebelum ini, sejak tahun 2007, kita ada satu pengkalan data yang dipanggil sebagai e-Kasih dan untuk orang asli sebagai Aidama. Dan yang ini dibuka untuk pendaftaran daripada 2007 lagi dan didaftarkan selama berpuluh tahun. Dan sebab itu kita ada, dengan izin Datuk Pengerusi, running numbers. Jadi keputusan yang dibuat daripada awal lagi bila kita melihatkan perangkaan mengenai kemiskinan, kita kena pakai yang rasmi. Yang rasmi itu ialah 0.2%, iaitu sebanyak 18,000 isi rumah. Cuma dalam e-Kasih, oleh kerana e-Kasih ini perlu melalui proses pemutihan demi pemutihan, dan kita juga ada beberapa masalah. Saya pasti semua yang pernah berurusan dengan e-Kasih tahu bahawa cabaran utama ialah pemutihan dan mengemas kini. Sebab contohnya, ada yang masuk dalam e-Kasih, dia masuk, dia tak nak keluar. Pakailah kereta 3 biji macam mana pun, dia tak nak keluar e-Kasih. Sebab itu kita timbul banyak persoalan macam mana orang yang dapat bantuan ini, bila dia pergi ambil bantuan, dia nampak okey je. Sebahagian sebabnya ialah bila kita ada cabaran untuk memutihkan itu, keadaan ini akan berterusan. Jadi sebab itu kita telah seragamkan bahawa pelaporan kemiskinan negara mestilah mengikut pelaporan rasmi, iaitu pelaporan yang diterima pakai di seluruh dunia. Kemiskinan tegar di negara kita ialah 0.2%, lebih kurang 18,000 isi rumah. Kemiskinan di negara kita, ini juga ada yang ditanya tadi, adakah kerajaan akan mengambil tindakan untuk meluaskan program basmi kemiskinan kepada mereka yang berada sekitar 2,600. Dia bukan miskin tegar, dia miskin mutlak. Sebab itu beberapa program seperti IPR, kita melibatkan juga kepada B40. Kerana ada program yang khusus untuk miskin tegar, 1,900 ke bawah. Ada program yang juga dibuka kepada miskin mutlak. Miskin mutlak untuk Malaysia adalah sebanyak 6%. Dan soalan saya alu-alukan, contohnya tadi Bukit Gantang mengenai IPR dan juga keterlibatan ahli-ahli Dewan. Saya alu-alukan, kalau ada cadangan, ada tanah, tulis kepada saya.
Masalah saya sekarang ini ialah tak ada tanah. Kami dah puas ketuk pintu kiri kanan semua, orang selalunya susah nak bagi tanah. Selepas lebih kurang 7 bulan, saya hanya berjaya kumpul sekitar 1,000 ekar tanah kerajaan. Kalaulah kerajaan negeri ataupun ada tanah yang persendirian yang sanggup untuk usahakan, saya alu-alukan dan kita boleh bangunkan melalui IPR, asalkan dia mengikut template itu, yang menggaji dan mengusahakannya secara berkumpulan untuk kita memastikan kelangsungan. Jadi akhir sekali, Boleh. Yang Amat Seri Gading, boleh duduk. Datuk Pengurusi, saya terima arahan 5 minit. Jadi saya ucap terima kasih. Ada soalan-soalan lain, saya ingat soalan-soalan lain itu kalau tidak dapat dijawab di sini, boleh diberikan kepada saya dan saya jawab terus secara bertulis. Tetapi saya ingat itu semua telah merangkum sebahagian besar daripada persoalan-persoalan yang dibahaskan di peringkat jatuhkuasa ini. Terima kasih Datuk Im Pusri. Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat, walaupun Yang Berhormat duduk. Saya nak bertanya. Duduk Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri, KKDW ini bukan saya yang bertanya, Ahli Parlimen Cameron Highland. Yang KKDW ada mengangkat satu paper untuk pembinaan jalan Posen Road berharga lebih kurang 200 lebih juta, pun dipertimbangkan berpasar. Kerana paling mustahak, saya rasa kertas tu dah sampai pada Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Pengurusi menggunakan kesempatan yang cukup baik. Jadi saya akan ingat ya, bila kertas itu sampai kepada saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. oleh kerana Yang Berhormat dapat tanya soalan, saya nak tanya satu ya. Yang Berhormat, Tak, bukan. Saya tak Saya ingin. dah Oleh tutup. kerana beberapa jawapan itu, Ya. oleh kerana beberapa jawapan yang dibagi Yang tidak Berhormat. memuatas hati, saya minta jawab betul itu ya. Baik. Boleh? Terima kasih. Minta Bagus. jawab betul. Contohnya tentang perangkaan daripada 300,000 kepada 18,000. Kalau tanya rakyat jelata, TikToker saya, dia kata tak puas hati jawapan itu. Kita nak tahu, kalau betul 300,000 itu masih ada, kita hanya nak pakai 18,000. Jadi bagaimana yang sedang diuruskan oleh ICU? Jadi tak payah jawab Ahmad, jawab tulis ya. Baik, Sebab ICU terima kasih. sedang menguruskan dan bantuan masih diteruskan di atas angka 300,000. Baik. Sekarang ni kerajaan kata 18,000 saja. Jadi kita nak tanya supaya benda ini diperbetulkan. Itu ya. Dia jawab Baik, tulis, ya. terima kasih. Saja saya ingat untuk mengelakkan saya menulis. Sebenarnya dua-dua angka tu betul lah tau. Itu yang saya sebut bahawa miskin tegar 0.2%, 18,000 isi rumah. Miskin mutlak 6%, 300,000. Jadi yang disebut menoktahkan kemiskinan ini ialah 18,000 miskin tegar. Yang ini yang dipertimbangkan untuk diberi bayaran terus supaya dia naik daripada 1,900 tu. Yang lain itu bantuan melalui JKM, bantuan-bantuan lain semua akan diteruskan kepada yang 300,000 itu. Dia pemahaman mengenai miskin tegar dan miskin mutlak. Terima kasih. Baik. Kita Saya tutup. nak ingin sentuh Yang Berhormat duduk. Miskin Dah cukup. mutlak tak dapat bantuan kebajikan. Yang Berhormat, saya dah tutup yang benda ni. Ya, Baik. saya minta jawab tulis lah. Ya. Bertulis. Yang Berhormat dapat peluang, saya tak dapat luluskan. Yang Berhormat lulus. dah diberi saya ruang kalau jadi tadi. Yang Berhormat saya akan lulus untuk Yang Berhormat. Tapi Yang sekarang Berhormat ni, diberi ruang Saya tadi. bukan untuk saya, untuk rakyat Malaysia. Baik. Ahli-ahli yang